Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan, terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Apapun tahniah kepada anda semua. Kali ini kita terus ke jilid yang baru, jilid yang ke-7. Apapun, jom selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Terima kasih kepada mereka yang support sehingga ke jilid yang ke-7. Jadi harap-harap kita berpanjanganlah sehingga selesai ke semua jilidnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Bagaimana kawan-kawan yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk tekan butang like, tanda support kepada channel ini, dan juga share kepada kawan-kawan lagi. Sebab saya tengok ramai lagi kawan-kawan yang bila dia masuk, dia komen, baru sampai bang, baru join lah kata kan. Rupanya benda ni, channel ni masih lagi belum sampai kepada kawan-kawan yang meminati novel-novel seram. Tu dia, anak dah panggil, dapat angpau. Jadi sebelum saya teruskan dengan kisah ni, untuk makluman, malam ni masih lagi rendah lagi dengan bunyi mercun dan juga anak-anak berlari. Saya belum lagi berpindah ke rumah baru, jadi studio saya belum set up lagi. Jadi di mana kawasan yang sesuai untuk saya rekod, saya akan rekod supaya kita tidak tertinggal setiap episod daripada Tamal Jalis. Harap anda bersabar Kita pergi ke tempat sabung ayam nak. Cadangan dan permintaan yang tidak pernah saya duga akan terucap dari mulut Najib. Saya berhenti melangkah. Secara mendadak saja saya membayangkan wajah Datuk dan pesannya yang melarang saya untuk pergi ke tempat menyabung ayam. Kata Datuk, perbuatan manusia menyabung ayam adalah penyiksaan pada binatang. Allah melarang manusia menyiksa binatang dan dosa itu akan bertambah bila sabung ayam itu dijadikan judi. Mahu saya katakan perkara itu pada Najib. Entah mengapa, saya bagaikan tidak terdaya mahu meluahkan kata-kata itu. Saya bagaikan dipukau mengikut rentak langkah Najib. Kawasan sabung ayam itu bukannya dekat. Kami terpaksa naik bas menuju ke tempat yang bernama Air Terjun yang terletak dalam daerah Larut Matang. Turun dari bas terpaksa pula jalan kaki meredah kawasan hutan yang berpaya, kira-kira sebatu jauhnya. Mungkin untuk kemudahan para penyambung ayam, kawasan yang berpaya itu dibina jalan kecil yang dibuat dari batang kayu bakau. Saya lebih suka menyebutnya sebagai titik atau jambatan, tetapi Najib menyebutnya jati, iaitu kependekan dari ataupun gabungan dari nama jalan dan titik. Cuma orang-orang tertentu dan biasa berkunjung ke kawasan tersebut saja yang tahu jalan rahsia itu. Dari gigi jalan raya, jalan kayu itu tidak akan dapat dilihat kerana dilindungi oleh pepohon yang tebal. Di celah-celah rimbunan pepohon tersebut terdapat pula lorong kecil yang boleh dilalui oleh manusia, basikal dan juga motosikal. Di penghujung lorong itu, terdapat kawasan lapang dengan beberapa buah bangsal yang dibina khas, beratapkan daun rumbia. Semua basikal dan motosikal orang yang mahu pergi ke tempat menyabung ayam ditinggalkan di situ. Bagi orang-orang yang datang dengan kereta, mereka menempatkan kereta di kawasan rumah orang yang terletak di sebelah kanan jalan raya, kira-kira 2 rantai dari tempat kami turun dari bas. Kerana jalan kayu bakau itu dicantumkan tiga batang kayu tu dan kemudiannya diikat dengan akar kayu rotan, membolehkan orang yang berani dan keras semangat berbasikal atau bermotosikal di titik tersebut. Tetapi jumlah orang yang berbuat demikian tidaklah ramai. Dalam paya ni banyak sawa rendam, ikan pun banyak. Najib memulakan cerita setelah sekian lama berdiam diri. Saya anggukkan kepala sambil melangkah dan memijak dengan hati-hati batang bakau beratur 3. Kawasan paya yang tidak berair menjadi tempat berburung dan biawak bermain. Ada ketikanya saya melihat ulat bergerak di kawasan tersebut. Namun yang saya lihat amat menyenangkan serta menghiburkan. Najib yang kerap berkunjung ke tempat tersebut terus menceritakan keadaan sekitar pada saya dengan terperinci. Apa yang menakjubkan saya bila melihat berbunga teratai yang berkembang segar di permukaan air. Kalau boleh, saya mahu berhenti di atas titik kayu bakau itu untuk menikmati keindahan alam yang terpencil itu. Bila saya nyatakan hasrat tersebut itu pada Najib, dia segera membantah. Tak ada sesiapa yang dibenarkan berhenti. Kenapa? Saya minta kepastian. Tu aku tak tahu. Tapi perkara tu dah menjadi macam syarat dan undang-undang. Tak ada seorang pun dibenarkan berhenti dalam perjalanan. Kalau ada melanggar, buruk padanya.
Penjelasan yang diberikan oleh Najib membuatkan saya ingin mengetahui padah yang akan terjadi. Sambil melangkah, macam-macam yang saya fikirkan tentang padah buruk yang dikatakan oleh Najib. Apa padahnya, Najib? Saya berhenti melangkah. Cepat-cepat Najib menolak tubuh saya supaya meneruskan perjalanan. Dari air mukanya, ternyata Najib tidak berkenan dengan tindakan yang saya lakukan. Apa padahnya, Najib? Saya mengulangi. Di panah peti lah. Di bahan harimau dan sebagainya. Suara Najib tersangkut-sangkut. Langkahnya diperlahankan. Dia kelihatan bimbang dan seperti menyesal menjawab pertanyaan saya. Matanya merenung ke kawasan paya yang ada tanah dan ditumbuhi pepohon rendang. Kau tengok tu, Tamar. Jari telunjuk Najib menunjuk ke arah pepohon rendang. Saya terkejut. Seekor ular sawa sebesar pemeluk bergerak di situ, menuju ke kawasan berpaya, lalu berenang dalam paya. Perasaan saya jadi gemetar. Ular sawa itu menuju ke arah kami, dan saya mulai yakin tentang penunggu yang dikatakan oleh Najib. Ini Najib, kata saya lemah bila melihat ular sawa mendekati Titi. Sabar, kau jangan teguh. Kau cakap. Najib berhenti bercakap. Wajahnya nampak pucat. Air dalam paya terus beralun akibat gerak badan ular sawa. Dalam sekali mata, ular sawa yang bercorak macam kain batik itu sudah berada dalam jarak yang dekat dengan kami. Dalam beberapa minit, dia boleh memanjat tiang jambatan lalu membelit dan menelan kami. Mengingati semuanya itu, perasaan gemetar saya ni tak boleh ditahan-tahan lagi. Nak cakap apa, Najib? Tanya saya tergetar-getar. Aku dah lupa lah, Tamar. Kalau lupa kita mati. Mati, kata Najib dalam nada suara yang lemah. Saya toleh ke kanan. Saya lihat wajah Najib seperti mahu menangis. Mulutnya separuh terbuka dan sepasang matanya merenung ke setiap sudut kawasan yang berpaya itu. Air paya terus beralun dan bergelombang. Ular sawa besar itu sudah pun berada di bawah Titi, lalu memanggungkan kepalanya. Saya bertambah cemas dan menyerahkan segala-galanya pada keadaan. Bila-bila masa saja ular sawa itu boleh memanjat ke atas Titi. Kita mesti bertindak, Najib. Saya bersuara. Bertindak? Bertindak apa? Najib bagaikan terkejut dari satu lamunan yang panjang. Dia sudah lupa dengan apa yang diucapkannya sebentar tadi. Barangkali dia terkena badi penunggu paya, fikir saya. Kau kata tadi kita mesti baca. Apa yang nak kita baca? Saya cuba mengingatkannya. Kali ini saya lihat Najib kedutkan dahi. Dia tersenyum. Langkahnya dipendekkan. Kita cakap macam ni, Tamar. Datuk nenek penunggu paya, anak cucu nak tumpang lalu. Janganlah kacau kami. Izinkanlah kami lalu, kata Najib dengan nada suara yang cukup tinggi. Boleh didengari oleh sesiapa yang berada dalam jarak 5-6 rantai. Dan saya tanpa segan-segan terus mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Najib dengan kuat. Suara saya dan Najib menguasai kawasan paya itu. Ular sawa di bawah Titi bagaikan faham dengan apa yang kami katakan. Ekornya melibas ke kiri dan ke kanan hinggakan air paya bergelombang. Kemudian ular sawa itu memusingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri macam mencari sesuatu. Akhirnya terus menyelam. Apa yang kami lihat ialah gelombang air paya yang bercampur dengan selut. Pepohon kecil di tepi paya bergerak lemah. Selamat kita, penunggu paya tu tahu cakap kita, ujar Najib. Mukanya kembali merah. Keriangan dan rasa megah terpamer di wajahnya. Kau jangan berhenti lagi. Berniat nak berhenti pun jangan ada dalam hati. Satu ingatan keras dari Najib. Ular sawa tu lari kerana terkejutkan suara kita. Bukannya kerana dia faham cakap kita. Mana ada binatang yang faham cakap manusia. Saya meningkah. Kamu jaga mulut, Tamar. Kalau tak ada penunggu yang kacau kamu, aku hentak kamu dengan perumbuk ni. Najib acukan buku 5 ke batang hidung saya. Sakit rasa di hati dengan tindakan Najib itu. Dia mencabar kejantanan saya. Tak apalah. Kepercayaan yang pada perkara tahyul dan mengarut tidak boleh dibantah buat sementara waktu, fikir saya sambil menggigit bibir. Kami pun sampai ke tempat yang dituju. Memang tidak saya sangka kawasan sabung ayam itu cukup bersih dan cantik. Tidak jauh dari gelanggang sabung, terdapat pula 2 buah pondok yang lengkap dengan tandas, telaga, tempat tidur dan dapur masak. Pondok yang sebuah lagi itu, saya kira sebuah warung yang menjual makanan, rokok dan lain-lain.
Terdapat beberapa jalan rahsia untuk menyelamatkan diri jika diserbu oleh pihak berkuasa. Waktu saya tiba, 2 ekor ayam sedang berlaga. Saya mendapat tahu salah seekor dari ayam itu adalah ayam sabung jaguh dari Kelantan yang datang khas untuk melawan ayam jaguh tempatan. Orang yang bertaruh wang pun bukanlah sedikit jumlahnya. Kawasan hutan itu bergegar dengan tempik sorak orang yang berjudi. Sedih saya melihat ayam sabung tempatan kalah dengan jaguh ayam sabung dari Kelantan. Tuan punya ayam sabung yang datang dari Kelantan itu kecil sahaja orangnya. Dia tidak mahu menyebut dirinya datang dari Kelantan. Dia megah kalau disebut sebagai orang Melayu Patani. Mana jaguhnya? Seorang lelaki muncul di tepi gelanggang. Orang yang berbadan tegap, berkulit gelap dan memperkenalkan dirinya sebagai Agam sahaja. Semua orang yang berada di situ merenung ke arah Agam. Beberapa orang segera menghilangkan diri. Mereka syak. Agam ni anggota polis yang datang menyamar sebagai penyabung ayam. Dalam keadaan yang agak berkocak itu, Udin Tarzan. Oh, nama dia Udin Tarzan ya. Udin Tarzan muncul dari belakang warung. Mata Udin Tarzan tertumpu ke wajah saya. Apa yang kamu buat di sini, Tamar? Soalnya. Saja datang. Datuk kamu tahu ke kamu datang ke sini? Tak tahu. Kamu yang bawa orang yang bernama Agam ke sini? Tidak. Baru kenal kat sini. Keluh Udin Tarzan. Saya kenal benar dengan Udin Tarzan yang berbadan tegap. Lengan dan pahanya nampak berulas-ulas, jaguh gaduh dan kaki pukul. Tetapi dia pernah juga kecundang dengan Datuk dan akhirnya amat menghormati Datuk. Patutlah saya ni jarang bersua dengannya. Rupa-rupanya Udin Tarzan sudah menjadi pengawal keselamatan tempat sabung ayam, bisik batin saya. Udin Tarzan terus memerhatikan gerak-geri si Agam. Saya teringat secara tiba-tiba bagaimana Udin Tarzan mencabar Datuk di hadapan masjid kampung kota. Sebaik sahaja Datuk keluar dari masjid setelah menunaikan sembahyang zuhur. Udin Tarzan terus mengulurkan tangan kanan tetapi kakinya cuba menyepak pangkal paha Datuk. Sebelum sepakan itu terkena paha Datuk, Datuk telah undur setapak ke belakang. Dengar khabar, awak ni orang tua handal. Boleh saya cuba? Tanyanya. Saya ni tak pandai dan handal. Kau tahu, kan? Yang paling handal dan kuat ialah Allah. Saya minta pertolongan darinya. Jelas Datuk. Saya ni anak Pulau Pangkor dari Sungai Pinang. Saya nak uji awak. Udin Tarzan terus mencabar. Tak usahlah, kata Datuk. Saya nak cuba. Udin Tarzan keluarkan golok panjang. Datuk menjadi cemas. Datuk terus membongkok dan mengambil sepotong kayu. Tak usahlah bergaduh. Baik kau balik. Terus Datuk memujuk. Orang tua penakut. Udin Tarzan terus mencabar. Baiklah. Kau berhajat. Kau tetap saja kayu ini. Kalau putus, aku mengaku kalah. Kata Datuk lalu mengulurkan kayu yang dipegangnya pada Udin Tarzan. Sindir Udin Tarzan dengan sekaligus dia meletak kayu yang dihulurkan oleh Datuk kepadanya. Dengan sekali tetak, kayu itu putus dua. Bahagian hujung yang terputus itu melayang ke hadapan lalu memukul pangkal kemaluan Udin Tarzan. Dia terpekik terlolong menahan kesakitan. Datuk segera merawatnya. Bila sakitnya hilang, dia segera berjabat tangan dengan Datuk. Saya tahu awak ni bukan orang tua sebarangan. Tua awak tua berisi. Belum pernah kayu yang ditetak akan datang pada orang yang menetaknya. Bukan sekali dua saya menetak kayu yang dihulurkan orang. Tetapi dengan awak saya terkena. Kata Udin Tarzan. Kamu mesti belajar lagi. Ujar Datuk sambil menggosok-gosok kepala Udin Tarzan. Sejak itu, rasa hormatnya pada Datuk tidak terhingga. Kadang-kadang amat keterlaluan. Bila dia menghormati Datuk dengan sendirinya, dia akan amat segan dengan saya. Dia selalu memikirkan yang Datuk telah mencurahkan pelbagai ilmu kepada saya. Kamu dari mana? Udin merapat pada Agam. Apa yang saya fikirkan dalam kepala saya semuanya tumpas. Agam tersenyum sambil melurut kepala ayam sabungnya dengan manja. Aku dari Ulu Benam. Dengar khabar ayam dekat sini semuanya jago-jago belaka. Aku nak cuba. Kamu mata-mata gelap polis. Tuduh Udin Tarzan. Taklah.
Kalau tak percaya kau silalah periksa. Jawab Agam segera diperiksa oleh kaki tangan Udin Tarzan. Mereka puas hati. Agam bukan hantu polis. Udin Tarzan segera memberitahu ketuanya, iaitu orang yang menjalankan judi sabung ayam haram. Dia adalah seorang lelaki keturunan Pakistan. Maknya Melayu, ayahnya Pakistan yang berbadan tegap. Dia hanya muncul sekali-sekali untuk mengutip bayaran pada orang yang menggunakan gelanggangnya. Orang yang menang kena bayar dan yang kalah pun kena bayar juga. Kalau membantah, Udin Tarzan akan bertindak. Bila ketua Udin Tarzan puas hati dengan laporan yang diberi, Udin Tarzan pun mengumumkan yang gelanggang boleh digunakan. Sebelum ayam sabun dilepaskan dalam kawasan gelanggang, Udin Tarzan minta RM3 seorang dari orang yang mahu bersabung ayam. Orang ramai mula bersorak. Orang dari Kelantan mula melepaskan ayam sabunnya di gelanggang. Agam masih lagi berdiam diri. Orang dari Kelantan terpaksa mengambil ayamnya kembali. Agam terus duduk di bucu gelanggang. Matanya renung setiap wajah yang ada di situ. Bila matanya bertentangan dengan mata saya, dada saya terus berdebar. Aku rasa lain macam je lah orang tua tu, bisik saya pada Najib. Ya, aku pun macam tu. Macam tu jugalah rasa. Mata dia tu macam ada satu kuasa. Namanya pun ganjil. Mana ada orang nama Agam? Kalau Adam tu adalah. Najib memberikan pendapatnya. Saya tak berani menentang mata Agam, tetapi saya merasa yakin kedatangan Agam di situ bukanlah untuk menyabung ayam. Dia ada mempunyai niat yang lain. Apakah tujuannya yang sebenar? Saya tak dapat nak berikan jawapan. Jangan-jangan dia ni penunggu paya yang menyerupai manusia. Tercetus kata-kata itu dari Najib. Saya segera menjuihkan bibir ke hadapan. Kemudian saya senyum sinis padanya. Najib segera menarik wajah masam. Dia kurang senang dengan tingkah laku saya. Kamu tak percaya dengan apa yang kamu tengok ke? Soal Najib mendadak. Saya terus gosok pangkal hidung beberapa kali. Sukar untuk memberikan jawapan. Silap jawab boleh mengecilkan hati dan perasaannya. Kau tak percaya ke, Tamar? Najib minta kepastian. Susahlah aku nak cakap, Najib. Sama ada kau percaya atau tidak, itu hak kamu. Aku tak boleh nak paksa. Masing-masing ada pendirian. Aku harap pendirian kita ni, pendirian kita yang berbeza ni tak merosakkan hubungan kita. Aku setuju, Najib. Pendirian dan persahabatan memang tak sama. Ya, kau betul, Tamar. Hati saya cukup lega. Najib terhindar dari rasa kecil hati. Saya yakin hubungan kami pasti akan terus erat. Masing-masing bersedia untuk tolak ansur, menghormati dan menghargai pendirian serta pendapat antara satu sama lain. Saya menarik nafas lega dalam sinar matahari petang yang kian meredup. Saya dongak ke langit, melihat kumpalan awan putih yang berarak menuju ke arah selatan. Beberapa orang yang berada di bucu gelanggang menjeling ke arah Agam dengan penuh rasa curiga. Saya lihat Agam pula tetap tenang. Sesekali dia mengukir senyuman sambil mengguris-guris tanah di hadapannya dengan ranting kayu. Mana ayam awak? Gelanggang tak boleh dibiar lama-lama macam ni. Udin Tarzan bercekap pinggang depan Agam. Tanpa membuang masa, Agam terus toleh kiri dan toleh kanan. Tengok apa? Suara Udin Tarzan semakin keras dan garang. Nanti ada orang bawakan ayam datang. Berapa lama saya nak tunggu? Udin Tarzan genggam penumbuk. Terus berlegar-legar di hadapan Agam. Saya segera renung wajah Najib dengan rasa yang cemas. Bagaikan diarah oleh kuasa gaib, serentak saya dan Najib beredar dari tepi gelanggang menuju ke pohon kundang condong. Saya kira berada dalam jarak jauh dari gelanggang adalah paling selamat. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diingini, boleh angkat kaki dengan segera.